Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik yang abang sayangi. Bagaimana semua sudah bersedia? Episod kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai jenis ayat iaitu ayat nafi. Itulah dia tajuk yang kita akan pelajari pada kali ini iaitu ayat nafi. Ayat nafi ialah ayat yang ditandai kata bukan dan tidak. Contohnya, Hamidi tidak berpengalaman tetapi dia cekap bekerja. Susila bukan anak kandung pasangan Chua dan Lily. Secara umumnya, ayat nafi ini digunakan untuk menidakkan atau menafikan sesuatu. Selain itu, ayat ini digunakan juga untuk menekankan atau menegaskan sesuatu maksud. Contohnya, cadangannya harus diketepikan. Kerja sebagai ketua memang susah. Apabila ditukarkan kepada ayat nafi, ayat ini akan menjadi cadangannya tidak perlu kita pedulikan. Kerja sebagai ketua tidak pernah senang. Sungguh pun ayat dalam pasangan ini nampaknya sama, tetapi tetap berbeza kerana ayat nafi lebih menekankan maksudnya. Itulah antara keistimewaan ayat nafi. Ayat nafi juga berperanan sebagai penegas maksud. Hal ini dapat dibuktikan dalam ayat tanya. Contohnya, bukankah lelaki itu abang kamu? Tidakkah kamu ingin menyertai rombongan itu? Kalian sudah faham bukan? Secara umumnya, kata nafi bukan juga digunakan apabila frasa yang mengikutinya ialah frasa nama. Contohnya, Malaysia bukan negara republik. Gajah bukan haiwan terbesar di dunia. Negara republik dan haiwan terbesar di dunia yang merupakan predikat dalam ayat tersebut ialah frasa nama. Selain itu, ayat nafi juga boleh digunakan untuk frasa yang lain selain daripada frasa nama, jika maksudnya untuk memberi penekanan pertentangan secara lebih jelas. Contohnya, dia bukan bodoh tetapi malas. Dia bukan belajar tetapi menonton televisyen. Sungguh pun demikian, penggantian kata bukan dan tidak menyebabkan berlaku sedikit perubahan maksud. Contohnya, dia tidak bodoh tetapi malas. Dia tidak belajar tetapi menonton televisyen. Penggunaan tidak hanya menyatakan maksud secara biasa, manakala penggunaan kata bukan menekankan pertentangan dua keadaan secara jelas. Kata nafi tidak pula digunakan untuk membentuk ayat nafi daripada ayat positif yang mana predikatnya terdiri daripada frasa adjektif atau frasa kerja. Contohnya, Ruhaida tidak hadir dalam majlis itu. Saya tidak ke mana-mana hujung minggu ini. Adik-adik tahu tak? Kata nafi boleh digunakan dalam frasa sendi. Ya, boleh. Tapi bagaimana nak menggunakan kata nafi dalam frasa sendi? Untuk frasa sendi pula, kata nafi bukan dan tidak digunakan menurut kesesuaian. Contohnya, saya tidak pergi ke sekolah hari ini kerana demam. Saya bukan dari sektor perbankan. Malaysia bukan di benua Afrika. Majalah ini bukan untuk Jamal. Jika kita lihat contoh ayat tersebut, kata nafi digunakan dalam frasa sendi, iaitu tidak ke sekolah, bukan dari sektor perbankan, bukan di benua Afrika, dan bukan untuk Jamal. Adik-adik, adakah keempat-empat ayat tadi boleh saling bertukar ganti penggunaan kata nafinya? Contohnya, saya bukan pergi ke sekolah hari ini kerana demam. Saya tidak dari sektor perbankan. Malaysia tidak di benua Afrika. Majalah ini tidak untuk Jamal. Pelik bunyinya bukan? Sebenarnya kata nafi tidak dan bukan dalam keempat-empat ayat tersebut tidak boleh saling bertukar ganti.
Abang faham, adik-adik ramai lagi yang terkeliru dengan penggunaan kata bukan dan tidak. Namun ini semua dapat diatasi dengan kerap membuat latihan dan bertanya kepada guru. Adik-adik, sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang dengan pelbagai jenis ayat lagi. Teruskan berusaha dan jangan lupa, cintailah bahasa kita kerana bahasa jiwa bangsa. Selamat belajar! Nyatakan ciri utama ayat nafi. Apakah fungsi kata nafi bukan dalam ayat nafi? Berikan satu contoh ayat yang menggunakan kata nafi dalam frasa sendi. Sekarang, mari kita uji kecekapan adik-adik dalam menggunakan kata nafi bukan dan tidak. Tukarkan ayat-ayat di bawah ini kepada ayat nafi. Masalah disiplin dalam kalangan pelajar terletak di pundak sekolah semata-mata. Muhammad bercita-cita untuk bergelar usahawan selepas tamat persekolahan. Pembangunan yang terancang merupakan faktor utama kepada masalah tersebut. Banyak yang beranggapan bahawa penulisan kreatif memerlukan bakat semula jadi. Yang memecahkan pasu bunga Sarawak ini Kok Seng. Kereta berwarna hitam metalik itu kepunyaan Tan Sri Mokhtar.